Inani MO dari Jawatan Sekretari SASMED IIUM. Salam sejahtera, salam pagi Sabtu yang ceria kepada semua. Terima kasih, Alhamdulillah kita dipertemukan pagi ini untuk sesi perkongsian ilmu. Di musim pandemik ini, walaupun kita tak boleh berkumpul dalam hall, kita masih lagi boleh berjumpa di alam maya. Okay. So seperti semua tahu, ini ialah siri webinar kita yang keempat. Anjuran jabatan kita lah sempena sambutan Bulan Kesedaran Kesihatan Mental dan ini yang terakhir sebagai penutup. Ya Prof ya? So hari ini kita bersama seorang wanita hebat untuk berkongsi tentang kesihatan mental wanita dan cabaran yang akan disampaikan oleh Ketua Jabatan kita sendiri, Associate Prof. Dr. Nora Muhammad Zain, Mak Zain, on topik peranan kesihatan mental wanita dan cabarannya lah. So sebabnya kita pilih topik ni, peranan wanita sekarang semakin besar, semakin berat, banyak cabaran dan dugaan yang harus ditempuhi. Jadinya Prof. Nora akan share sedikit tentang kesihatan mental wanita. So sebelum tu saya ingatkan semua peserta untuk mute device masing-masing. Link untuk registration akan di-share di chat room dan sebarang pertanyaan boleh utarakan di chat room lah. Nanti kita akan utarakan kepada Prof. Nora. Okey, dengan itu dipersilakan Prof. Dr. Nora. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih sebab saya percaya kebanyakan kita punya peserta pagi ni mungkin kalangan wanita lah as usual. Kita wanita ni kita lebih peka sikit kepada isu-isu kesihatan dan bila nama dia topik wanita, lelaki dia pun dia tak apalah bagi dekat orang wanita. Okey, tapi amat berguna juga sekiranya kadang-kadang topik-topik tu berkenaan wanita, tetapi sekiranya kaum pria, kaum lelaki juga nak dengar tu lagi bagus sebenarnya sebab sesetengah isu tu bukan saja melibatkan satu-satu pihak tetapi adalah isu tu bersama. Okey, yang keduanya saya ucapkan selamat Hari Deepavali lah. Hari ni hari bercuti dan juga Deepavali kepada masyarakat yang beragama Hindu dan semoga kita dapat memanfaatkan hari ini untuk kita bersama keluarga dan memang musim PKPP ni kalau tak pergi tempat kerja ataupun sebagai kalau yang suri rumah tu memang bekerja dan sekarang musim cuti sekolah pula. Sekolah-sekolah tak buka. Jadi memang banyak kerja lah. Yang ketiganya saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih. Tahniah kepada peserta-peserta pagi ni kerana pukul 11 pagi ni sampai pukul 12 mungkin 11 sampai 12 kita terlambat sekitar 80 minit sebab saya ada masalah nak masuk link tadi. Tahniah ya sebab mungkin waktu ni dah sama ada tinggalkan sekejap kerja yang di dapur, kita tahu hujung minggu kita nak buat yang terbaik untuk family tapi kita luangkan masa sedikit untuk mendengar cocek-cocek, coret-coret apa ni untuk hari ni punya topik. Walaupun mungkin topik yang saya akan bincangkan ini bukannya sesuatu yang agak luar biasa. Cuma saya terpanggil juga kadang-kadang untuk kita mengingatkan sama-sama kita mengenai kesihatan kita. Kesihatan bukan saja kesihatan tubuh badan fizikal tetapi kesihatan mental kita kerana mental dan fizikal itu bersangkut paut. Kalau kita sakit gigi, simple saja. Sakit gigi, sakit kepala. Seluruh satu badan pun boleh sakit. Hati pun jadi sakit. Semua tak ada mood nak buat kerja. Kecil saja. Sebenarnya sakit ni sakit gigi tapi satu boleh jadi macam-macam related. Kadang-kadang kita ada kesihatan, kita murung, kita sedih. Mood pun tak ada. Bila mood tak ada, yang lain-lain semua nampak tak cantik, tak elok,
tak nak buat kerja, malas semua. Jadi ia adalah bersangkut paut. Dan sesetengahnya agak orang kata menakjubkan juga, sesetengah penyakit yang kita jumpa, penyakitnya adalah penyakit yang berkenaan dengan emosi. Tetapi yang dimanifestasikannya adalah dalam bentuk-bentuk fizikal. Jadi siapakah yang banyak yang datang berjumpa kami ataupun yang berjumpa kaunselor ataupun yang berjumpa mental health professional ni, adalah kebanyakannya sebenarnya banyak perempuan lah, banyak kaum wanita untuk penyakit-penyakit yang saya akan sebut selepas ini, terutamanya yang melibatkan kemurungan, risau, gelisah, dan seterusnya saya mohon maaf lah kalau sekiranya saya ada menyediakan satu PowerPoint untuk sebenarnya untuk guide saya lah supaya kita dapat rasa terpandu, kerana slide saya nanti ni dalam bahasa Inggeris dan agak umum, tetapi saya akan olahkan di dalam bahasa Melayu. Dan saya harap perkongsian yang saya bagi ni, dan kalau ada soalan-soalan yang nanti mungkin saya akan tengah-tengah saya bercakap ni, kita akan menjawab setengah soalan lah, insyaAllah. Okey, so saya start ya. Kenapa kita ni pentingnya, kenapa kita pentingnya nak bunyi apa tu ya? Okey. Keluar dia ni adalah what's next sebenarnya. Saya start dengan women's mental health. Jadi saya seperti yang diperkenalkan oleh Dr. Inani tadi, saya peserta penceramah terakhir untuk siri webinar mengenai mental health. Kerana kita di Department of Psychiatry dan Mental Health merasakan ini salah satu cara untuk kita mendekati masyarakat dan memberitahu betapa perlunya kita mengenal pasti dan mendapatkan apa-apa pertolongan, apa-apa bentuk pertolongan sekiranya kita merasakan kita ada tanda-tanda ataupun saudara mara kita, keluarga kita yang kita rasa kita boleh tolong dan untuk mendapatkan rawatan sekiranya perlu. Tetapi saya tidak maulah menjurus kepada penyakit sangat kerana bila sebut sakit mental orang takut nak dengar. Jadi lebih baik kita berbincang macam mana kita nak menjaga kesihatan mental kita sebelum dia sakit. Apa tu maknanya mental health? Secara umum mental health ni maksud dia apabila kita mempunyai keupayaan untuk memenuhi atau menjalankan tugas-tugas sebagai, katakan tugas sebagai pekerja, sebagai cikgu, sebagai doktor, sebagai suri rumah. Suri rumah tu pekerjaan yang berat lah untuk buat masa sekarang ni saya rasa, dan kita tidak dapat lari daripada kenyataan yang memang kalau kita ni bekerja di hospital atau bekerja di sektor-sektor swasta atau sektor-sektor kerajaan, kita masih balik dan kita masih lagi mempunyai pekerjaan di rumah. Daripada kita pagi ketika bangun sampai kita tidur. So dengan cara, kalau sekiranya kita masih lagi dapat membuat pekerjaan kita tu, dan juga kita boleh lagi balik, kita masih boleh menjalankan fungsi kita sebagai salah seorang ahli keluarga. Ahli keluarga ni bukan ahli keluarga kita saja, ahli keluarga yang besar, ahli keluarga yang mungkin kita ada mak, ayah, adik, family kita sendiri, which is unit the family, and
family yang besar dan juga social role. Kita masih boleh berkomunikasi, boleh juga kita masih lagi gembira nak meletak status-status kita, masakan-masakan kita dalam Facebook, dalam Instagram, dan kita masih lagi ada rasa gembira untuk menikmati aktiviti sosial. Boleh lagi kita menikmati apa yang kita suka sebelum ni. Contohnya suka tengok TV, masih boleh nak tengok, cuma cari masa lah. Dan ini menunjukkan kita adalah masih lagi sihat mental lah. Ada orang tanya, sihat mental tu katakan kita marah. Dah, kalau marah sekali-sekala tu normal. Sedih sekali-sekala tu normal. Tetapi kalau berterusan dalam jangka waktu yang tertentu, maknanya mungkin ada sesuatu yang kita kena lihatlah. Ya, tapi kalau hari ni naik sedih sikit, lepas 2-3 jam boleh balik kembali kepada macam saya tadi, ada kegembiraan, ada kepuasan, boleh pergi masak, boleh pergi tidur, boleh makan semua. So itu bukannya masalah mental. Kadang-kadang kita terlupa yang kita melabelkan setengah orang atau ahli keluarga kita ataupun mereka-mereka kita kenali ni sebagai ada masalah, bukan masalah mental tapi masalah sakit mental. Sakit mental tu doktor yang akan diagnose nanti, insya-Allah. Jadi ada ciri-ciri dan perkara-perkara tertentu dan dia telah melibatkan lebih lagi perubahan kepada biologi, kepada fizikal dan juga kepada personality seseorang tu, dia punya kebiasaan. Yang itu lebih kepada akan menjurus kepada sakit lah lepas tu. Dalam perkongsian saya pada pagi ni, saya akan menjelaskan beberapa jenis sakit mental ataupun isu kesihatan mental yang boleh berlaku kepada perempuan. Dan kenapa kita perempuan ni kenapa kita perempuan ni lebih senang ataupun lebih berisiko untuk mendapat sesetengah penyakit tu, dan untuk lelaki dia ada jenis-jenis yang penyakit ataupun keadaan kesihatan mental yang lain pula. Okey, secara ringkasnya kalau kita kata macam mana kita nak tahu mental kita ni sihat atau tidak, apabila kita boleh lagi menjalankan kerja, boleh lagi berkasih sayang, tidak marah pun sekejap, lepas tu baik balik, boleh lagi kita gembira, boleh lagi buat hobi-hobi kita yang kita suka sebelum ni, dan insya-Allah itu kita katakan sebagai mental kita sihat lah. Apa dia facts pasal penyakit mental ataupun sesetengah benda yang boleh berlaku kepada wanita, kepada perempuan? Apa fakta yang? Fakta dia yang nombor satu, kalau kita kata kemurungan atau depression atau kerisauan, dia lebih kepada perempuan berbanding dengan lelaki. Adakah kenapa kita ni lebih berisiko? Setengahnya mengatakan, beberapa research yang kita dapati, perempuan ni kalau secara kata semula jadi atau naturalnya, perempuan lebih suka berkongsi, lebih suka mencari dan lebih suka kalau ada sakit sikit dia akan lebih kepada akan mendapatkan rawatan ataupun mendapatkan nasihat. Okey. Jadi kalau lebih lagi dia datang kepada kita, maka semestinya detection untuk penyakit tu lebihlah. Dan penyakit yang keduanya, kita perempuan ni banyak life event. Banyak kita nombor satu secara normal, wanita. Tiap-tiap bulan dia datang period. Jadi dah datang period tu emosi dah terganggu. Jadi kalau kita tidak melihat benda tu sebagai perkara yang normal, bila setiap kali datang bulan,
dia ada, kita dah dipanggil premenstrual syndrome, ataupun kalau dia teruk sangat dia panggil premenstrual dysphoric disorder. Maknanya dia ada juga sesetengah kita ni bila hujung bulan saja, hujung ke tengah ke awal bulan, tetapi bila datang bulan ni, saya rasa mungkin saya bawa cerita lawak sikit. Bila dulu sebut datang bulan, ada orang kata ni bulan mengambang. Bulan mengambang. Nanti banyak kejadian-kejadian yang mistik macam tu. Tapi saya istilahkan kita ni bila hujung bulan ataupun awal bulan atau datang bulan, untuk yang kita perempuan ni emosi akan terganggu sikit, kita cepat rasa marah sikit. Tapi ini adalah normal. Cuma sesetengahnya dia menjadi tidak normal sikit sebab kita tidak identify benda tu dan kita tak perasan benda tu. And bila yang kita perasan, bila kita dah start marah-marah, bila kita dengan emosi kita dah bertindak dari segi tingkah laku. Apa lagi fakta-fakta yang kita dapati daripada research atau penyelidikan? Perempuan lebih terdedah kepada stressful event juga, sebab selepas dalam menstrual problem, bukan problem maksudnya yang related to every month ni. Lepas tu perempuan jugalah yang akan, kitalah yang pregnantnya, kitalah yang akan melahirkannya. So life event ni lagi banyak. The more life event yang stressful, dia akan menyebabkan lebih berisiko untuk mendapat masalah mental ni. Contoh dia, bila pregnant, katakan masa pregnant tu juga kandungan kita tu mungkin ada masalah, kita sakit, kita masalah juga waktu tu berlaku dengan keadaan sekeliling, dalam social factors dalam rumah, waktu itulah ada masalah-masalah lain. Jadi setiap kali pregnancy tu, walaupun pregnancy tu sebenarnya sesuatu yang menggembirakan, tetapi jika sekiranya tidak ditengok dengan secara lebih menyeluruh, kemungkinan kita akan merasakan benda itu adalah stressful. Jadi repeated stress ni dia akan lebih berisiko untuk mendapat masalah kesihatan mental nanti. Jadi satu lagi, apabila kita banyak perempuan ni yang lebih banyak, bila dia pregnant, dia kena pergi antenatal check up. Masa ni doktor juga akan bertanya benda-benda perkara-perkara lain. Dan detection pada masalah kesihatan mental akan kita dapat lebih banyak. Jadi sebab tu kita tengok dari segi prevalent ataupun kejadian ataupun masalah depression ni lebih kepada perempuan. Yang mana kalau banyak research, kalau satu lelaki depressed, 2 perempuan, 1 in 2. Okay? 2 in 1. 2 in 1 ke 1 in 2 ke? Ini ratio antara lelaki dan perempuan mengenai depression, anxiety. Yang seterusnya, kenapa kita ni perempuan lebih berisiko? Kalau kita dapati, kita ni terdedah, perempuan banyak terdedah kepada keganasan, violence di rumah tangga. Violence ni ada, saya suka nak beritahu di sini, kemungkinan adanya physical violence yang memang berlaku dalam rumah tangga. Tetapi ada juga yang dalam diam, dalam senyap, itu pun boleh macam pepatah kata, umpama api dalam sekam. So dalam rumah tangga tu memang berlakunya dari segi physical violence dan juga kemungkinan emotional violence. Di mana bila emotional violence bukanlah makna secara abusive, kata-kata tidak endah antara berlaku dalam rumah tangga. So violence, penderaan, masalah penderaan. Kalau kita tengok, kalau rata-rata bila ada kes-kes penderaan, penganiayaan dari segi abuse, physical abuse atau sexual abuse, 80%-nya adalah kanak-kanak. Jadi ini juga menyumbang kepada penyakit yang kita trauma,
trauma. Minta maaf, masak ke apa ni? Ya, trauma ni yang kadang-kadang trauma waktu kecil atau trauma waktu yang dialami ni mendedahkan lagi kepada penyakit-penyakit lain. Apa lagi yang kita boleh tahu pasal facts ni? Walaupun kita dapati kebanyakan yang datang atau ke klinik kesihatan, Dia bagi kedai. Ini bukan dia bercakap, doktor lain. Tapi dia bagi link, so dengar. Okay. Jadi, minta maaf ya, ada gangguan sekejap. Okey. Okay, satu fakta lagi kalau kita tengok, kenapa adakah kesihatan mental lelaki ni tak perlu ataupun tak ada? Tetapi sebenarnya untuk yang kalau kita dapati penyakit-penyakit yang macam seperti substance use disorder atau penyakit yang alkohol, penyalahgunaan dadah, dia lebih banyak kepada lelaki. Kerana adalah fakta-fakta lain yang lelaki ni dia lebih suka menyimpan ataupun dia tak share, dia lebih senang buat treatment sendiri, isap rokok lah, sebab lelaki yang ada dalam masyarakat atau culturally lelaki tak boleh menangis, lelaki tak boleh tunjuk dia punya weakness, nanti orang panggil dia perempuan. Padahal kesedihan atau kemurungan tu orang lelaki ke perempuan pun boleh rasa. Yang seterusnya, apa faktanya? Kalau kita tengok sekejap ya. Okey. Okey sini. Ialah tadi saya sentuh ni, apakah penyakit-penyakit yang common ataupun pada perempuan berbandingan lelaki, saya dah sentuh tadi, kemurungan, keresahan, anxiety disorders, dan juga kita ada lagi somatic symptom. Kita lebih peka kepada kita punya kesakitan fizikal. Contohnya bila kita sakit kepala, kita perempuan ni dia cepat nak cari kenapa sakit kepala, kenapa sakit pinggang. Jadi dengar ke? Dengar, Prof. Okey. Jadi tetapi kalau kita tengok perempuan, anak-anak perempuan ada satu keadaan nama dia conduct problem. Conduct problem ni masalah dia tak nak ikut peraturan, dia nak mengamuk, dia semua orang kena ikut, dia tak nak pergi sekolah. Tapi banyak pergi, nama dia conduct disorder. Jadi conduct disorders ni lebih kepada lelaki, anak-anak lelaki berbanding kepada anak-anak perempuan. Walaupun kita dapati ada juga masalah ini kepada anak perempuan. Jadi sekiranya kita tengok anak lelaki atau anak perempuan ni tiba-tiba tak nak pergi sekolah, banyak mengamuk, banyak tak ikut cakap, banyak tidur, tak ada di rumah, lari dari rumah. Ini ada satu keadaan dinamakan conduct problem, masalah conduct. Dan kadang-kadang kalau kita tak detect yang ini akan bawa lagi pada masalah bila dia orang membesar, kerana dia akan menyebabkan berlaku behavior yang lebih lagi lah, yang lebih tidak diingini. Ini adalah kenapa saya sentuh sikit ya, sebab saya percaya kadang-kadang ada juga yang mengatakan apabila kita pregnant semua jadi cantik. Jangan lupa ya, ada setengah tu bila pregnant ni ada juga benda-benda yang lain yang berlaku. Macam saya sentuh tadilah, ada masalah pada kandungan dan menyebabkan kita jadi resah, risau dan tak seronok. Tetapi ada juga waktu tu juga berlaku lagi beberapa perkara. Jadi apa penyakit-penyakit yang kita boleh dapat? Saya sentuh sikit pasal
benda-benda penyakit yang boleh dapat waktu kita pregnant. Dan macam mana tanda-tanda dia tu. Ada juga satu keadaan di mana dalam experience saya sebagai perawat dalam ilmu psikiatri ni, kita juga dirujuk ada sesetengah ibu tu dia mengalami muntah, bawa budak ni teruk sangat lah orang kata. Sampai ke nak bersalin pun asyik muntah, sakit kepala. Tapi bila kita check, tak adalah dia ada jangkitan apa semua. Dan selalu juga mereka ni terpaksa dimasukkan ke hospital disebabkan penat, letih. Dan bila kita siasat, bila dirujuk tak adalah penyakit tu betul-betul disebabkan oleh kandungan tu sendiri, tapi sebenarnya ada masalah emosi. Untuk dia adalah manifestasi kepada satu hubungan di dalam perkahwinan tu yang tidak bagus sebenarnya. Dia ada masalah. Jadi salah satu cara badan react waktu tu dengan rasa letih, lemah, penat, sebenarnya itu menunjukkan dia ada masalah emosi. Contoh dia lagi masalah dalam, bukan saja dengan pasangan tetapi waktu tu ada juga risau pasal anak-anak. Contohnya ada satu ibu tu waktu dulu-dulu, waktu saya mula-mula juga jadi seorang pengamal perubatan ni, dia selalu tekanan darahnya rendah. Tetapi bila kita check, dia selalu pening, semua rupa-rupanya waktu tu kita dapati dia menyimpan perasaan. Dia terlalu risau pasal anak-anak dia masa itulah. Dan alhamdulillah bila dia meluahkan tu dan kita membawa apa yang dia risau tu, dan lepas tu dia sihat lah, dia tak ada tekanan darah, dia pun dah balik normal semua. Jadi kenapa? Sebab ini kadang-kadang kita tak perasan bila kita pregnant tu. Of course kita jumpa pakar sakit puan atau semuanya, tetapi terdapat juga kes-kes di mana secara bersama dengan psikiatris, dengan kaunselor, dengan psikologis untuk kita menjaga ibu-ibu ni supaya mereka sihat mental dan fizikal. Kerana perempuan ni istimewa. Begitu istimewa kita ni. Baru-baru ni saya dapat bersama dengan dalam satu program yang mana keistimewaan kita sebagai perempuan tu telah di-share, dikongsi oleh pakar sakit puan. Masya Allah. Dia kata kita ni XY ya. Untuk lelaki dia kena ada XY. Untuk perempuan dia XX. So untuk jadi lelaki tu pun kena ada X juga. So dia tak jadi YY. Kalau YY memang takkan jadi orang, tak tahu jadi apa. Jadi dia mesti ada X juga. XX, kalau perempuan memang XX. Kalau dah ada juga yang tu XX apa tu? YY memang takkan jadi, saya kata. Dan semasa dikupas oleh pakar tu juga yang saya tertariknya, betapa istimewa dan powerfulnya kita ni ialah daripada asal kejadian tu dah memang dijadikan yang sedikit kelainan. Perempuan dia, dan semasa fertilization tu kita tengok ovum perempuan satu je dan dia besar. Dan untuk yang lelaki benihnya sperm dia banyak, perlu banyak untuk fertilize satu je. Dan yang banyak ini ialah yang sihat, yang kuat, yang cukup lengkap. So to get one person, satu perempuan ni dia terlalu istimewa lah maknanya. Jadi dia besar dan perlu di-fertilize oleh sperm yang sihat juga. Jadi itu satu lagi yang diketengahkan dan saya tertarik kerana kadang-kadang untuk kita menjaga kesihatan mental kita terlupa yang we have certain power
And for the man, untuk jadi man XY tu dia mesti ada X juga. Tapi sebab Y ni, kenapa dia jadi lelaki atau perempuan? Sebab Y tu akan lebih dominant sikit, agresif, jadi X tu dikurangkan. Jadi tak berapa aktif, jadi dia terjadilah lelaki. Dan dia menerima daripada apa tu, XX, XY daripada ayah dengan mak dia. Kenapa saya akan relatekan ni bila kita nak jaga kesihatan mental nanti, supaya kita sentiasa positif, that we are very special and we are very strong. Okay, our ovum is bigger than sperm. Okay, cuma kita boleh menggunakan ni untuk kebaikan, janganlah gunakan ni untuk bawa kepada benda-benda yang dah kata istimewa tadi, kita janganlah gunakan untuk yang lebih destruktif pula. Okay. So kenapa kita kena identify kesihatan mental wanita dan nak kena intervene? Sebab inilah isunya, challenge yang kita kena. Sebab rata-rata secara umumnya kita lelaki dan perempuan itu adalah complementary. We need each other. Kalau tidak, kalau tidak kita susah untuk maju dalam hidup ni, dan maju dalam hidup kemudian barulah boleh maju negara. Kita tengok number of women dalam workforce kita ni tinggi. Ramai perempuan-perempuan dalam workforce. So kalau kita tak identify, nanti ramai orang tak boleh pergi kerja. Nanti macam mana nak ada produktiviti dalam satu organisasi? Lepas tu, kenapa kita kena intervene? Sebab workforce ni lah. Sebab tu bila kerajaan, kalau dulu-dulu kita bila bersalin cuma dapat 40 days. Tapi sekarang dah banyak diberi kemudahan untuk sampai 3 bulan, boleh ambil cuti separuh gaji lagi. Sebab we are very important. So when we are very important, kita kena jagakan, kita identify kesihatan kita ni. Macam sekarang lah kita jaga kita tu. Family activities will be interrupted sebab still lagi perempuan carries a bigger role dalam family development kita. Kita memang lagi sebagai melengkapi yang apa ni, yang nitty-gritty kecil-kecil semua tu, kita masih lagi macam prime minister dalam rumah tu. Okay, sebab kan itu adalah secara traditionally tu ataupun secara umumnya memang banyak aktiviti tu masih lagi perempuan yang uruskan rumah. Dia punya capability untuk melihat dan mengatur benda-benda kecil tu berbanding dengan lelaki mungkin lebih kepada tengok isu-isu yang besar sahaja. Yang kecil-kecil dilengkapi oleh perempuan. Macam mana definition perempuan yang good mental health ni dari segi WHO? Dia kata ialah keadaan di mana kita ni sihat dan bagus, well-being, good well-being, kita ni being is a being yang realize kita punya abilities, kita boleh cope dengan stress-stress yang datang dalam hidup, dan kita masih boleh bekerja dan make contribution to community. Bukan maksudnya pekerjaan yang saya cakap tadi, pekerjaan pergi hospital, pergi sekolah, pergi pejabat, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang biasa yang kita buat. Okey. Yang ini sedikit pasal masa mengandung, apa yang kita boleh dapat. Perempuan boleh dapat mood disorders, boleh dapat anxiety, boleh dapat penyakit psikotik. Tetapi yang banyak yang kita jumpa adalah mood lah, berkenaan dengan kemurungan. Major depression ni kemurungan, bipolar ni dia dua pol lah. Ada kadang-kadang yang sesetengah wanita dia mengalami keadaan mood dia berubah.
Ada satu waktu dia akan manic, dia akan hyper, cepat marah, semua jadi hyper, banyak cakap, tiba-tiba nak shopping lagi banyak, habis duit banyak. Kalau shopping sikit-sikit dan lebih banyak, biasa-biasa orang perempuan memang suka shopping. Tetapi yang ini keadaannya pelik lah, sampai habis duit beribu-ribu dalam waktu yang singkat. Jadi dia tak tidur, dia banyak idea, nak buat itu, nak buat ini. Manic ni. Kalau murung saya rasa ramai orang yang lebih faham, tetapi bipolar ni dia dua pol. Ada waktu dia tinggi sangat dia punya mood tu. Sampai semua tak tidur malam lah, very energetic. Mungkin bangun malam cuci rumah, buat kuih, pergi online, masuk setiap saat bertukar IG status, WhatsApp story, semua ada. Because dia hyperactivity. And mungkin yang lebih berbahaya lagi, dia akan involve dalam aktiviti-aktiviti yang high risk. Contohnya invest dalam perniagaan yang baru, yang belum tahu lagi risiko dia, atau tiba-tiba pergi melancong dan banyak duit habis. Dan bila dia sedar, bila dia sihat, nanti dia jadi murung balik. Masa ni dia kata kenapalah dia jadi macam tu. Bila murung. Jadi ini nama dia bipolar mood disorder. Anxiety, ini bukan saja waktu pregnant lah, dia waktu-waktu lain pun boleh juga ada juga. Cuma saya ketengahkan sikit masa pregnancy ni sebab supaya kita lebih aware lah. Not only waktu biasa kita boleh dapat penyakit-penyakit ni, tapi waktu pregnant pun boleh. Macam mana kita nak kenal murung? Saya pergi kat sini dulu ya. Okey. Apa beza, kita selalu sebut, saya murung lah, saya stres. Apa beza stres dengan murung? Tekanan atau kemurungan? Tekanan tu biasa, setiap waktu dia adalah normal. Kalau ada stres, ada benda, mesti kita rasa stres. Dia adalah normal reaction dalam badan untuk kita melawan stres pada badan. Contohnya dalam keadaan kita ada satu-satu stres tu, contoh dia kita ada stres nak ambil exam kalau untuk anak-anak remaja ataupun universiti. Semua orang akan rasa stres tu. Jadi badan ni akan prepare, dia akan mengeluarkan hormon kortisol, stres hormon dan menyebabkan jantung jadi laju sikit, berpeluh, menyebab untuk penyediaan melawan stresor tu. Kalau katakan stres kita dengan PL anak-anak bising kat rumah. Ya? Yeah? So PL anak-anak bising di rumah tu, ataupun kita ada satu stresor yang kita boleh identify, kita ada sakit. Jadi sebenarnya badan kita ni prepare untuk kita melawan tu, melawan reaction, melawan tu supaya kita jadi tenaga diperlukan. Asal-asal dia stres ni kalau kita tengok ialah kalau zaman-zaman dulu asalnya manusia ni mencari makanan, mencari perlindungan semua tu dengan secara fizikal. So kadang-kadang terjumpa binatang-binatang menyebabkan kita untuk berlawan. So bila keadaan ini sebenarnya badan tu normal reactionnya bersedia untuk melawan stresor-stresor ni. Tetapi yang berlakunya sekarang kita bukannya kena berperang, bukannya kena cari makanan tu dengan cara kena tembak binatang semua, kena pergi memburu semua. Semuanya datang kat kita, tetapi kita ada stres di rumah. Jadi macam mana dia tak jadi satu penyakit sebab badan tu dah ready, tiba-tiba nak buat benda tu tak ada, tak boleh. Jadi lama-lama stres ni akan mendatangkan penyakit lain.
So it can be temporary stress ni. Bila dah habis je, kita dah cope well tu okay. Kadang-kadang dia punya perasaan dia burn out. Kita payah nak concentrate. Bila kita dah dapat atasi stres tu, kita rasa lega. Tapi depression ni, mula-mula katakan ada stres. Ada stres dia. Stres dia kalau saya bagi contoh dalam rumah tangga lah. Mungkin stres dia berbeza-beza ya untuk perempuan ni daripada umur tertentunya stresor ni berbeza. Budak kecil dia stres juga. Cara dia lah macam mana tunjuk anak-anak kita yang kecil ni tunjuk dia depres atau dia stres. Dia mungkin menangis, dia mungkin mengamuk, dia tak nak pergi sekolah, dia kata dia sakit perut, dia kata sakit kepala, dia nak muntah. Ni umur-umur daripada sekolah rendah dan sekolah rendah ni. Kalau tengok anak-anak ni tiba-tiba hari Isnin, ada hari-hari waktu tertentu, hari-hari yang macam ada cikgu yang dia tak berkenan, ada cikgu yang pernah dia tak suka. Ada hari itulah dia sakit perut lah. Sakit kepala, sakit perut, nak muntah semua, tak nak pergi sekolah, lambat bangun. Dan yang perempuan lebih daripada yang lelaki lah. Sebab ini adalah lebih kepada anxiety ni. Jadi kita tengok anak perempuan. Yang anak lelaki memang terus-terus dia akan jadi ekspresif, jadi agresif sikit. Tapi yang perempuan dia lebih simpan sikit, dia tak cakap. Dia cuma tak nak pergi hari-hari tertentu. So bila dia besar sikit, remaja, apa stres remaja? Saya fokus pada perempuan lah juga. Stres remaja perempuan, waktu remaja adalah waktu pembangunan yang pesat dari segi emosi, cognition dia orang. Masa inilah anak-anak remaja kita nakkan satu autonomi. Mak ayah kena tengok dia orang ada autonomi, dia orang boleh bercakap apa yang dia nak. Sebab waktu tu dia punya pemikiran baru nak jadi matang tapi belum matang. Dia akan masih develop. Jadi perubahan-perubahan yang normal kepada masa-masa remaja ni dia akan menjadi satu tekanan sebab apa yang dia tengok waktu tu mereka perlukan peer approval. Mesti ada geng, mesti ada kawan. So katakan masalah dengan kawan, dia jadi satu stres pada dia orang. Jadi kita ni pula mungkin terlupa, kita pernah, mak-mak ni mungkin pernah terlupa yang pernah jadi remaja dulu. Jadi kita tengok yang tu pun kita tak mau, kita macam dismiss, macam alah itu tak ada apalah, tak nak kawan, orang ni tak nak kawan, carilah orang lain. Sebenarnya to develop, this is normal process. Normal process untuk dia stres. Anak-anak remaja yang stres duduk dalam bilik je. Dan sekarang ni dengan adanya teknologi, dengan adanya media, multimedia semua, mereka mengekspreskan cara menangani stres tu dengan cara-cara yang lebih kepada zaman sekarang punya cara lah, update status, buat tanpa sebenarnya mereka boleh datang kepada parent atau sesetengahnya belum mendapatkan health professional untuk mereka mengatasi masalah ni. Mungkin bukan jadi penyakit lagi tetapi macam mana nak menangani stres tu. Dan remaja cara dia lah. Satu lagi waktu stres waktu remaja ni the needs untuk keperluan mereka untuk perkembangan intimacy, nak dapatkan fall in love, cinta-cinta monyet waktu sekolah orang panggil. Ini adalah normal. Jadi parent jangan terkejutlah kalau tiba-tiba anak perempuan atau anak lelaki kata mak suka ke orang, saya suka ke orang tu tak suka semua. Just need to listen to them sebab ini normal. Normal bukan maknanya kita mengiyakan dan membenarkan sampai tak ada limit. Tetapi the fact that acknowledging atau kita mengenal pasti perasaan sebagai normal jadi menyebabkan anak-anak ni lebih senang untuk mengenangi stres tu
sekiranya tiba-tiba dia cakap, alah cinta saya tak berbalas lama. Sebab itu adalah proses-proses perkembangan yang normal. Cuma cara untuk menanganinya of course ada cara-cara tertentu. Jadi stres ini anak-anak remaja perempuan juga yang banyak, sebab bila ramai yang datang mendapatkan bantuan kepada kita disebabkan mereka susah untuk mengatasi beberapa perkembangan yang mendadak waktu remaja ni. Jadi kalau saya masa ni jugalah disebabkan banyaknya pengaruh-pengaruh daripada social media, teknologi. Social media tak pernah dilihat sebagai bukannya satu benda yang membahayakan, tetapi dia juga amat berguna. Cuma cara penggunaannya itulah yang membezakan untuk kita dapatkan manfaat ataupun kita menggunakan kepada jalan lain lah. Jadi stres dan masalah yang kesihatan mental yang berlaku kepada remaja menyebabkan kadang-kadang mereka senang melepaskan dengan cara mencederakan diri. Kadang-kadang bukan semata-mata untuk mengakhirkan riwayat mereka, tetapi sebenarnya untuk kadang-kadang untuk memberitahu, I need help, I have this emotional pain. Jadi emotional pain yang mereka alami ni tak boleh nak bukan tak boleh nak bantu, tetapi mereka tidak tahu cara dia, jadi dia transfer ataupun meletakkan pain tu kepada mencederakan diri mereka. Kadang-kadang it's a symbol of saya perlukan pertolongan. Jadi ini yang stres pada remaja, terutamanya remaja perempuan lah, sebab suicidal behavior, bukan dia kata dia nak mati pun, kadang-kadang dia rasa it's very very painful untuk dia simpan dalam hati dia. Dia nak cerita tak pandai, parents waktu tu mungkin kita semua busy, kita tak rasa benda tu penting untuk kita attend. Jadi yang ini kita dapati self harm ni lebih tinggi kepada remaja perempuan ataupun orang-orang muda perempuan berbanding dengan lelaki. Tetapi kalau lelaki, bila dia ada masalah kemurungan ataupun tidak dapat menangani stres atau tekanan tu dengan sempurna, mereka lebih mengarah kepada bunuh diri. Bunuh diri untuk lelaki lagi tinggi. Tetapi kalau cederakan diri, tinggi pada perempuan, pada wanita. Apa itu depression? Depression pula, ini adalah bila dah masuk semua, ada negative thought, hopeless, useless, bersalah, rasa semua benda dalam dunia ni dah tak ada yang menggembirakan dah. Mesti masih ada, pagi-pagi bangun tak boleh nak buat kerja langsung, lack of pleasure, dalam semua benda tak ada dah. Walaupun kadang-kadang kita rasa, dia kata, saya tak ada masalah apa-apa, dah duit dah ada, tapi kenapa saya rasa macam ni? Saya rasa lebih baik saya mati, lebih baik saya tak hidup lagi. Yang ini dah jadi satu penyakit. Dan tenaga tu dah macam kurang sangat-sangat dah. Lepas tu dia start rasa menyesal kalau kahwin, kalau dia cuma nampak mungkin perkahwinan tu satu kerugian lah, satu penyesalan, baik tak kahwin. Ataupun yang tak pernah kahwin tu tiba-tiba rasa kenapalah aku tak kahwin dulu, kenapalah menolak itu, menolak ni. Jadi ini dah termasuk dalam kategori kemurungan atau depression. Bila kita habis clearkan stresor tu pun, dia mengurangkan sikit saja. Dan kalau tak ada yang betul-betul stresor, tak ada punca pun, tapi kita datang juga rasa punca sikit-sikit je. Contohnya kalau orang muda, tadi daripada remaja, sekarang apa stresor antara umur 20-an sampai 40-an, dia dipanggil
middle age ya, lagi panjang sikit. Middle age ni sampai dalam 60 tahun pun dipanggil middle age lagi. Sebab elderly adalah lebih daripada 60 tahun atau 65 tahun. So kita semua ni kebanyakan maybe dalam middle age. Dan kalau ada anak-anak remaja ataupun orang-orang yang muda, sama ada single atau kahwin, apa stresor atau stres yang kita akan dapati dalam waktu begini. Selalunya melibatkan isu-isu dalam rumah tangga lah macam mana. Dan juga waktu ni kita dah start ada keluarga, ada kerjaya. Jadi kita akan lebih tertekan, the stress yang kita hadapi tu memang agak tinggi juga waktu ni sebab kita bukan saja dah bentuk keluarga kita bukan saja dah ada kerjaya, tetapi kita adalah macam sandwich. Macam satu sandwich. Atas pun ada, bawah pun ada. Atas apa? Kita rasa ada tanggungjawab dengan mak ayah kita yang masih ada, orang-orang tua yang masih ada, dan kita juga ada anak-anak dan keluarga kita sendiri. Jadi very high punya stress waktu ni. Dan waktu ni jugalah kalau saya tengok prevalent ataupun kemurungan ataupun lebih ramai yang stres ni antara umur dia panggil productive period lah, 25 sampai dekat 40. So, umur macam ni sebab banyak aktiviti-aktiviti kita dan stres-stres yang sama. Lepas saja 40 tahun, kalau dulu-dulu kata ada life begin at 40s. Now another stress datang. So kalau kita yang perempuan ni kita selalu rasa tak kahwin susah, dah kahwin susah. Kalau kita tengok benda tu susah lah. Ya, orang yang bila tak kahwin orang tanya bila awak nak kahwin? Bila dah kahwin, bila nak ada anak? Bila dah ada anak, seorang je. Bila beranak ramai, ramai pula. Jadi semua tak kena kalau kita tengok pada ni secara culture lah, social norm kita. Memang tidak dinafikan kita yang perempuan ni lah yang selalunya ditanya. Tak ada orang nak tanya lelaki. Bila kau nak bersalin ke, bila kau nak dapat anaknya, dia akan tanya perempuan. Jadi kadang-kadang untuk kita, pernah juga saya ditanya macam mana kita nak menghadapi situasi macam ni. Jadi sebenarnya jawapan dia sekejap lagi saya beritahu macam mana kita nak menghadapi keadaan masyarakat ni. Sebab ada beberapa perkara lah yang kita kena tengok diri kita dan sesuai tak cara-cara kita tu dengan keadaan persekitaran kita sendiri. Sebab orang lain, setengah orang tu dia ada cara tersendiri. Jadi kita tak bolehlah kita kata cara kita ni betul jadi orang lain cuma boleh ikut. Tapi insya-Allah kita boleh belajar dan kita decide mana yang sesuai untuk kita dalam menangani satu-satu tekanan atau satu-satu masalah. Pengerusi ada soalan yang perlu saya jawab dulu ke? Buat masa sekarang ada 3 soalan. Boleh saya ambil soalan tu dulu? Okey. Ada juga klien sedang mengandung mengalami tekanan yang amat tinggi kerana amat risau akan kelahiran baby disebabkan family ada penyakit keturunan. Bagaimana pendapat Prof? Okay. Lagi satu, jika ibu mengandung didiagnos sakit mental, adakah anak di dalam kandungan juga berisiko terkena sakit mental? Okey, lagi pasal pregnancy lagi. Pasal pregnancy. Yang lagi satu, yang ini pasal perubahan tingkah laku lah. Dia nak dapatkan saranan terbaik kerana kawannya sering terkena sakit misteri dan akan berubah tingkah laku menjadi nenek tua. Apabila penyakit misteri itu datang, boleh ke saya hantar ke pakai psikiatris untuk membantu? Okey, Prof, reminder je. Sekarang dah pukul 12. Masya Allah. So, macam mana itu? Para peserta mungkin masih okey? Boleh kita teruskan?
Saya bergantung kepada peserta lah. Boleh? Boleh, semua jawab boleh Prof. Okey. Okey, boleh sambung. Sebab memang topik kita ni besar. Cuma saya nak sentuh sikit-sikit. Okey, yang pertama pasal pregnant dengan anak dalam kandungan tadi tu. Satu, risau penyakit. Sedua-duanya pasal keturunan lah. Memang sakit mental ni ada risiko, kita kata salah satu berisikonya keturunan yang ada pernah didiagnose oleh doktor, bukan didiagnose oleh orang lain. Kita nak biar doktor yang diagnose lah. Sebab kadang-kadang kita ni suka diagnose diri sendiri, jadi kita tak mau. Sedih 2 hari, murung dah ni. Tak boleh macam tu sebab penyakit ni biarlah betul-betul didiagnose. Setengahnya bila jumpa pakar psikiatri ni bukannya kita kata you dah ada sakit mental, tak ada pun. Saya dah datang, oh ini normal, cuma kita bincang, ini stres saja. Okey, penyakit orang yang mempunyai sejarah penyakit sejarah sakit mental ataupun pernah jumpa psikiatri dan diagnose, memang akan ada risiko untuk keturunan seterusnya. Cuma setiap penyakit pun, katakan kencing manis, doktor akan tanya, ada ke kencing manis? Ada, keluarga dulu ada, darah tinggi ada, jadi awak berisiko. Tetapi berisiko bukan bermakna sudah akan dapat. Kenapa perlunya kita mengidentify itu? Bila kita dah ada risiko, kita tahu berisiko, jadi ada cara-cara yang kita boleh buat untuk prevent daripada mendapat penyakit tu. Kalau kita kata kita ada diabetik, keturunan tu ada diabetik. Tetapi bila okeylah saya akan hidup healthy lifestyle, tak nak makan manis-manis sangat, ada. Jadi insya-Allah yang tu kita dah boleh prevent. Identify the risk bukan maknanya kita akan dapat penyakit tu, tetapi kita boleh mengadakan beberapa cara supaya kita tak dapat. Okey. Yang keduanya, katakan untuk sakit mental ni, okey kita kata keluarga kita ada sakit mental. Sakit mental yang macam mana? Tapi kita dah identify, relax lah. Tak payahlah nak pening-pening kepala sangat. Ada stres sikit, kita dah tahu macam mana nak cope. Sebab ada teori yang mengatakan, epigenetic theory. Epigenetic theory ni, walaupun kita ada keturunan macam kenapa berlakunya kemurungan? Kemurungan disebabkan oleh ada masalah pada transmitter yang bernama serotonin dan serotonin, dopamin, adrenalin dalam anxiety. Tetapi macam mana benda ni boleh berlaku? Dan macam mana banyak dengar macam mana kita boleh prevent? So dia boleh di-prevent melalui genetic methylation, DNA methylation. Genetik ni kita bercakap pasal DNA semua. So methylation ni dia akan coding certain protein. Kalau let's say kita dah mengamalkan cara hidup sihat, kita dah mengamalkan cara hidup sihat, ada stres, kita berlapang dada, ada rasa tak seronok dalam hati, kita dah maafkan, kita dah start healthy lifestyle, exercise bagus. Bila kita ada marah, kita acknowledge kita punya marah, tapi kita tak adalah pergi marah, kita cuma kata okay normal. So benda-benda ni bila kita mengamalkan perubahan-perubahan pada hidup yang sihat, DNA methylation yang berlaku pada genetik ni boleh berubah. Jadi kalau pada yang puan atau yang bertanya pasal genetik tadi tu, memang kita kata ada, tetapi by knowing that, alhamdulillah bila kita dah identify, jadi kita mengamalkan cara-cara sihat. Kalau dia family setiap sakit jantung, sekarang ni kurangkanlah makan goreng pisang, jadi tak banyak kolesterol. Ini yang jadi kemungkinan yang tadi kata adakah anak akan berisiko juga? Risiko tu tetap ada, tetapi risiko yang ada ni bukan bermakna dia akan dapat. Jadi kena, sebab kebanyakan penyakit-penyakit dalam perubatan ni pun memang kita akan tanya family history of apa. So having that family history memang kita nak kata tak berisiko, tetapi dia dengan epigenetic theory dia boleh mengubah DNA methylation yang berlaku pada peringkat genetik tadi.
Soalan yang kedua tu, yang penyakit mistik pada kawan ni, saya terima kasih pada yang bertanya tu. Memang kalau boleh datanglah, bawa kepada pakar-pakar psikiatri ataupun klinik psikiatri, kerana banyak juga saya nak beritahu kat sini, walaupun penyakit tu dilihat dalam cultural kita sebagai mistik, tetapi bila datang ke perubatan ni, kita ada explanation dan kita ada cara-cara dan kita boleh beritahu. Of course kita kena hormatlah apa yang cultural belief semua, tetapi jangan jadi tidak adil untuk diri kita cuma kita mendapatkan rawatan daripada satu pihak saja. Dan kalau rawatan tu tak baik-baik lagi, setiap kali datang penyakit mistik, kalau sepatutnya kalau kena dengan rawatan tu, insya-Allah dah boleh dibantu. Tetapi jadi jangan jadi tidak adil, kita datang juga untuk mendapat rawatan di hospital. Dan memang kami di PUIA banyakkannya kami cuba integrate antara psikologi, psikiatri dan spirituality. Dan insya-Allah bila kita melihat satu-satu penyakit tu, bukan semuanya kita kata jangan buat macam ni saja, tak payah jumpa orang ni, tak payah jumpa pengamal, bukan. Kalau benda itu menyenangkan untuk satu benda, teruskan. Jangan sampai banyak habis duit, tak apa. Tapi kenapa kita menolak perubatan psikiatri? Sebab ilmu perubatan ni adalah luas. Jadi saya minta pada kau yang bertanya tu, tolong suggest dan bawalah jumpa kita, dan insya-Allah kita banyak alternatif dalam hidup ni. Bukan satu cara untuk baik, bukan satu cara untuk kita menyelesaikan masalah-masalah. Okey. Saya ingin kalau macam tu saya cuba ringkaskan ni. Penyakit wanita lagi. Macam mana kita nak jadi sihat? Tak tahu, utamanya waktu COVID ni Waktu COVID ni banyak perubahan pada diri kita ni, pada hidup kita. Satunya, dalam apa-apa situasi juga, nombor satu, sorry saya start dengan, saya nak tunjuk macam mana kita nak tahu yang kita ni ada. Tadi saya kata pasal depression tu ya. Depression ni dia memang tak boleh tidur, tak boleh makan. Ada setengah depression dia tak tipikal, terutamanya pada orang-orang tua. Orang tua lebih daripada 60 tahun ataupun 50 tahun lebih ni, dia lebih kepada, dia kata dia sakit kepala, dia sakit ni, tetapi dia selalu tak boleh tidur lah, tak boleh tidur. Dan orang tua memang tak boleh tidur tu normal, dia tak boleh tidur banyak macam baby. Kalau orang tua yang suka tidur lebih banyak macam baby lagi tu, tu kena check jugalah kenapa tidur banyak sangat ni. Tapi satu perkara yang orang selalu tak perasan ialah sakit-sakit badan, angin dalam perut, tak boleh nak fikir, cepat-cepat lupa. Lupa ni adalah satu tanda-tanda kemurungan. Sebelum sampai orang kata saya fikir lebih baik mati ni, dia kurang energi dan dia banyak datang dengan tanda-tanda fizikal, sakit kepala, dada rasa berdebar-debar, dan dia overlap antara kemurungan dan anxiety. Kalau anxiety ni, keresahan atau kerisauan, dia macam panik, berdebar-debar, tak duduk diam. Perut ni yang nombor satu selalu dalam masyarakat kita, dia kata banyak angin. Tiba-tiba perut macam ada, tak boleh nak buang air, tak sedap, tak sedap perut lah. Makan tu jadi kembung, tak makan pun kembung. Makan rumah tu macam-macam botol halia lah, ginger, garlic, semua ada. Tapi dan setengah tu pedih, selalu pedih perut. Tapi bila check, doktor kata tak ada yang kata gastrik ke apa. Kadang-kadang kita sendiri diagnose kita ni ada gastrik. Dia rasa cepat marah untuk depress dengan, bukan saja cepat marah, tak sabar, tak boleh nak tunggu. Poor sleep ni bila dah teruk sikit memang tak boleh nak tidur.
Dan kadang-kadang cepat terkejut ya. Cepat terkejut adalah anxiety. Tak boleh nak fokus, lupa-lupa. Bila lupa, datang was-was. Was-was datang, dah tutup ke gas tadi, dah tutup ke telefon, kereta. So semuanya menjadi tak fokus. Kalau kerja di pejabat, hilang tak suka pergi kerja kat pejabat, suka duduk diam, suka duduk kat rumah. Ada setengah orang bila anxiety ni, dia tak suka duduk seorang, dia takut. Ada satu keadaan tu, tiba-tiba, ini nama dia panic disorder. Tiba-tiba dia berdebar, dia duduk, maybe duduk tak buat apa-apa pun, duduk diam je, dia datang satu berdebar yang menakutkan. Dia rasa susah nak nafas, rasa susah nak telan, rasa macam dia dalam fikiran, aku ni nak mati ke? Lepas tu dia start nak cari satu ruang supaya dia dapat bernafas dan dia kata, ni sakit jantung ke? Ini macam ada sampai kepala jadi pening, nak muntah. Dan selalunya ini adalah panik yang membawa kita sampai ke kecemasan. So bila pergi ke kecemasan, tengok berdebar-debar tangan berpeluh-peluh, macam kita tengah takut. Yang ini dinamanya panic disorder. Boleh kita rawat? Boleh, insya-Allah. Dan bila kita tak rawat panik, apa yang berlaku? Dia akan jadi murung lepas tu. Sebab dia takut, dia tak boleh buat tu, dia tak boleh duduk seorang, dia rasa dia dah tak mampu dah. Kejap-kejap datang penat, letih. Dan penyakit panik disorder ataupun anxiety disorder ni dia jarang datang cepat. Sebabnya selalunya kita lebih pergi ke, tak salah untuk pergi ke pakar jantung, pakar perut semua, tetapi selalunya kalau kami di kalangan pengamal perubatan ni, doktor-doktor ni, bila kita tengok simptom macam ni dan doktor daripada bahagian jantung ataupun bahagian perut, memang dia akan tengok ni sebenarnya normal, jadi dia terus refer kepada pakar psikiatri. Cuma masalahnya nak datang ke pakar psikiatri tu yang challenge kita. Sebab kita takut, kita ada stigma. Kalau pergi nanti, orang kata aku mental, aku sakit jiwa, aku dah gila. Jadi kita lambat datang dan kita lebih senang mendapatkan rawatan-rawatan daripada sumber-sumber lain. Macam saya kata tadi, tak salah untuk kita pergi bertanya, pergi berawat, tapi apa salahnya juga datang jumpa pakar psikiatri ni ataupun klinik psikiatri, ataupun kalau paling-paling rasa nak jumpa kaunselor pun tak apa, sebab kaunselor juga adalah satu gatekeeper untuk datang mendapatkan rawatan tempat kita. Jadi kenapa saya tegaskan kat sini, sebab anxiety disorder ni sebenarnya dia occur banyak dalam masyarakat kita, 30 to 40%, tapi they don't come for treatment sampai dia orang ni dah depressed, sampai dah tak boleh dah disturb dia punya work seharian, dah tak boleh nak masak nasi, dah tak boleh nak keluar jumpa orang. Nama dia agorafobia. Sebab ni bila panik nanti nak keluar rumah tak boleh sebab takut nanti dapat panik, tak ada orang nak minta dapat tolong. So dia orang avoid nak pergi ke shopping mall, centers, tempat ramai orang. So bila ada avoidant, ini lagi satu penyakit. Jadi pentinglah untuk kita recognize tanda-tanda anxiety ni supaya kita dapat bagi rawatan awal. Kalau sikit-sikit mild saja, dia tak perlu makan ubat juga. Berterusan kita boleh adakan rawatan lain. Contohnya rawatan psikoterapi ataupun behavior terapi. Tukar cara kita berfikir, tukar cara buat relaxation teknik dan sebagainya. Okey, jadi macam mana kita nak, ini setengah daripada stres tadi ataupun tanda-tanda kesihatan mental yang terganggu lah. Bila ada mimpi-mimpi buruk, satu lagi mimpi lari-lari, dikejar-kejar orang, mimpi datang ular, kalau orang tu, kalau tak kahwin lagi datang ular, dia kata ada orang nak masuk meminang.
Tapi dah mimpi bertahun-tahun, dah sebulan, setahun tak ada pun datang masuk Minang lagi. Jadi sebenarnya kemungkinan nightmares ni adalah kita stres ataupun kita mengalami penyakit anxiety sebenarnya. Kita rasa rendah diri pun boleh disebabkan penyakit. Kadang-kadang kita rasa rendah diri. Yang ini setengah orang stres makan kurang atau lebih kurang atau makan banyak. Murung pun macam tu. Mula-mula asal je bila dia tengah stres itu nak jadi murung, dia mungkin tak nak makan ataupun dia lebih makan, tapi lama-lama dibiarkan dia memang tak makan, lost weight semua dan dia akan datang. Kalau depression, dia akan datang rasa lebih baik aku tak ada dalam dunia ni dah. Yang ini kita nak prevent lah. So ini implication of stress, boleh dapat anxiety daripada repeated stress tadi. Stress tu bukan penyakit. Jadi kita boleh cope problem. Kalau kita boleh identify problem tu, kita cuba buat problem solving. Bila ada stress tu, kita identify apa stress kita sekarang. Stres PKPD, stres sebab ada COVID-19. Tapi hidup kena teruskan. Jadi kita boleh ubah tak problem tu? Buang COVID-19, coronavirus. Tak boleh. Jadi kita gunakan emotion pula. Maksud dia, kita accept lah sekarang kita hidup dalam norma baru. Yang ini. Kita duduk dalam norma baru. Jadi, bila kita boleh hidup dalam norma baru, emotion focus ni, kita tukar kita punya pemikiran sikit. So, contoh dia, thinking, behavior, lifestyle kita. Kita tukarlah. Macam mana kita nak tukar thinking? Ini adalah proses yang bukan satu hari. Dia memerlukan masa. Tapi kita buatlah sikit-sikit. Dapat perubahan sikit. Alhamdulillah, senyum. Thinking kita kena tukar. Contoh dia, reframing atau positive thinking. Kita boleh tukar tak COVID-19 sekarang? Boleh tukar tak sekolah? Beritahu Kementerian Pelajaran, bukalah sekolah tu, anak-anak dah kat rumah ni dah mengamuk dah. Dah tak boleh nak buat apa dah. Kalau dia orang pergi sekolah tu lega sikit saya sekejap, selalu macam tu. Kementerian kata tidak boleh kerana kita nak curb daripada penularan sakit. Jadi kita accept yang tu dulu. It's okay. It's okay. Apa feeling kita ni? Saya baru tulis, saya kata it's okay to feel bad, it's okay to feel sad, it's okay to feel angry, it's okay to feel worry as long as we acknowledge that and apa yang kita nak buat selepas tu. So bagi masa kat diri kita untuk kita terima, okey lah sekarang. Apa beza, masa ni lah kita nak kata tahu perbezaan antara pasrah, redha dan tawakal. Itu kalau untuk yang Muslim lah. Okay. The pasrah or you just accept without doing anything. Itu kita tak nak lah. Sekarang kita kena redha. Yang mana konsep dia? Kita terima, acceptance. Dalam istilah psikoterapi ada satu teknik kita panggil acceptance, commitment terapi. Tapi kalau tak payah terapi apa, kita reframe je. Tengok apa yang kita tengok sekarang, reframing ni change the way kita tengok pada satu situation. Dia bukannya tu ubah pun situasi tu. Tapi kita akan terima dan tengok dia dalam differently. Apa yang kita boleh control, kita control. Apa yang kita tak boleh, kita let others to control. Kita let others to control. Contoh, jadi kita memang dalam COVID-19 ni memang saya akui banyak yang stres, banyak yang ramai yang stres. Stres ni pula bukan melibatkan satu-satu je. Anak kita stres tak boleh keluar main macam biasa. Mak stres sebab nak kena duduk kat rumah nak fikir nak masak apa hari ni pagi. Kalau tidak, sekarang ni kalau sekolah buka, makan minum anak tu boleh beli kat kantin. Kalau yang bekerja pula nak kena work from home ataupun nak kena ubah cara bekerja. Semuanya jadi stres. Tapi kalau kita accept mula-mula, yes, I have stress but how can I make things better out of the situation? So masa ni lah kita semua start lah
menjadi petani nombor satu. So what petani maknanya dia kita change the way kita nak gunakan apa situasi yang ada sekarang, kita boleh gunakan untuk kebaikan. Fokus apa yang kita ada, lepas tu kita tengok apa opportunities, then kita change. First kita accept apa situasi yang kita ada sekarang. Okay, anak-anak tak boleh main kat luar, kawasan rumah pun tak ada, sama-sama yang siapa yang duduk kat flat ke, siapa yang duduk dekat rumah-rumah teres yang ada kawasan depan seciput dia. So kita apa kita boleh buat? Kita mungkin terpaksa change situasi dalam rumah kita tu. Maksudnya kita start mengemas ke, membuang apa-apa yang patut, semua dah clear, dah clear. Buat satu area untuk kita main. Rumah kita kot, tak payahlah nak fikir nak suruh kemas 24 jam, ya rumah tu kena kemas, tapi make satu area yang mana untuk kita boleh, anak-anak boleh main. Sebab kalau dia tak boleh main dekat situ, dia akan pergi main depan TV, dia akan pergi main tempat lain. So kita tukar that thinking sekejap. Contoh dia, kalau kita rasa penat, acknowledge kita penat. It's okay to feel penat. Duduk diamlah sekejap, relax, stretch badan kiri kanan, dengar lagu sekejap ke, nak pergi mengaji sekejap, tambahkan amal ibadat ke sikit. Ataupun sebelum ni dah lupa dah lagu-lagu zaman dulu ke apa. It's okay just to have some relax and stop sekejap. And then after that, baru buat pula apa yang kita nak buat. Cakap memang senang lah kan. Tapi insyaAllah kalau kita dah ada satu nak change based on apa yang kita suka, kita buat apa yang kita suka waktu tu. Tanpa, as long as benda yang kita buat tu adalah legally accepted, tak mengacau orang, duduk kawasan rumah kita, kita sendiri yang tahu consequences. So, it is betul dia kalau yang kata kita jaga kita tu. Dan kemudian bila kita ada yang ini, change behavior pula. Thinking kita, accept, tukar apa yang positif yang I boleh dapat daripada ni. Daripada tak tahu masak, jadi boleh masak. Daripada sebelum ni tak ada masa untuk kita mengenal anak-anak kita, this is the time untuk kita duduk sama dan talk to them. Okay, be assertive, get organized, ventilate, humor and diversion. Maknanya dia, be assertive ni, katakan kita ni jenis yang susah nak express kita punya thinking sebab kita rasa kalau cakap nanti takut orang tak suka, takut orang. Jadi bila stres sama ada di rumah atau di mana-mana, kita belajar untuk mengutarakan idea kita. Kalau di rumah dengan suami mungkin kita rasa takut. Ataupun suami pun takut ke nak cakap dengan isteri atau isteri takut, kita start learn it's okay untuk kita mengutarakan pendapat kita, cadangan kita, tapi kita jangan mengharap pendapat kita tu orang akan terima. Cuma kita ada satu chance sini, 50-50 chance. Kalau saya cakap sekurang-kurangnya apa niat saya cakap, sebab saya fikir baik, kebaikan keluarga, kebaikan rumah tangga, kebaikan kawan, kebaikan, so cakap. Tapi orang tak terima, kita tak boleh nak kontrol. Itu dia right. What we can do is we say what is want to say nicely, hormat pandangan tu, dan bila kita don't expect orang untuk terima benda tu secara usual and normal thinking, supaya hati kita lapang sikit. Tapi kalau kita kata, kalau tak cakap ni, nanti takut pula ada obsessional thought, kenapa tak cakap, nanti saya ikut benda elok tak elok, takut jadi. So it's okay untuk kita meluahkan, bercakap, tetapi idea kita, pandangan kita mungkin tak diterima. Yang tu kita dah start tu berlapang dada. Ventilation ni sebenarnya bercakap dengan kawan ataupun orang yang kita percayalah. Contoh dia sekarang dalam PKPB ni, mungkin tak boleh nak pergi mengopi, mengetih, tak boleh pergi surau macam biasa sebab duduk dalam rumah, sebab nak mengelakkan ni. Still, we are physically distant but socially bond. Kita gunakanlah WeChat ke apa-apa chat tu
Zoom ke apa macam ni, macam yang kita jumpa pagi ni, walaupun tak berjumpa secara fizikal. Saya pun ada kat dapur saya ni. Tapi insya-Allah benda ni yang menyebabkan kita connected with others, dan of course kita rasa kita important sekejap ya. Okay, humor ni satu benda yang memang mengurangkan stres kita sikit. Selepas macam mana kita tak pandai buat lawak, tiba-tiba nak suruh berlawak. Masa PKPB ni mungkin kita ada talent tersendiri, ataupun mungkin kita tak pernah tahu pun sebenarnya kita bagus dalam sesetengah benda, but we never have a chance. So use this time, use apa-apa stress tu untuk kita explore diri kita ni. Saya nak bagi contoh sikit macam mana kita nak reframe thought kita tadi. Kadang-kadang bila kita bawa kereta ada orang horn, macam dia tak sabar lah, dia horn kita, baru je bertukar traffic light tu daripada merah ke hijau, tapi dia dah pop. Jadi orang yang kat depan ni kadang-kadang salah, sabarlah, macam tu. Benda tu pun kadang-kadang berlaku pada saya lah yang bercakap juga, sabarlah sekejap, dalam hati cakap sabar, tapi lepas tu kita rasa tak seronok dia sebabnya kenapa dia nak horn, kita kata tak boleh ke tunggu sekejap. Dan kita punya thinking start cakap, oh tak apalah, mungkin dia ada hal nak cepat, satu. Jadi kita berlapang dada lepas tu. Yang nombor dua, humornya macam mana? Tak apalah, mungkin dia nak test horn dia baru baik ke. So these are the things yang akan mengubah kita punya tekanan tu, stress tu. The humor part. Okay, being assertive, honest, and tadi get organized, ini semua banyak yang ni nak kena cara lain pula lah. Humor, okay, relieve muscle tension sebenarnya, sebab bila kita buat lawak, kita tengok cerita-cerita lawak. Kalau boleh, tengoklah cerita-cerita anak-anak, sebab anak-anak ni hidup dia gembira. So waktu ni kalau tak suka kartun ke, tak suka ni, cuba tengok dengan dia orang. Mungkin kita tengok, oh kartun-kartun ni lagi menggembirakan ke, ataupun tengok cerita-cerita yang kelakar-kelakar. Sebab kita nak bagi endorfin banyak dalam badan kita. Dan bila endorfin ni banyak, badan-badan tak rasa sakit ya. Okay, saya rasa ada satu last yang okay, spiritual aspect ni, this is also according to our religion, our practice. We can connect with the surrounding, never lose hope. Selalu ambil masa dalam satu hari tu, ambil masa untuk diri kita. Ada orang kata sekarang me time. Bila nak ada me time-nya, baru nak me time, bila anak kecil datang ngek-ngek. Tapi kita tukar maksud me time ni. Okay, me time ni mungkin kita bukan waktu kita seorang, tapi me time kita apa yang kita suka buat. Kalau katakan kita suka tengok anak kita suka, so bila dia datang tu tukar dekat kepala kita. Jangan rasa dia datang tu menyusahkan kita. Kita rasa macam, oh I'm happy to see my children happy. Saya gembira tengok. Jadi kita buatlah perubahan tu walaupun sebab kita happy tengok orang tu happy. So kalau anak tu datang nak main-main dengan kita, kita happy anak tengok anak happy, jadi kita buatlah benda tu sekali. The issue is we are happy, so that is our value. Kalau kita rasa kita ni seorang yang penyayang, kita buat benda sebab kasih sayang kita, penyayang kita, caring kita, yang itu yang menggembirakan kita. Dan some religious practice lah according to our religion. Kalau saya sebagai orang Islam, mungkin selalu kita dengar-dengar, masa ni nak dengar kata-kata motivasi, kata-kata ada yang mengamalkan some religious practice lah, sembahyang waktu malam, coming back to religion. All this good thing adalah untuk bagi kita punya relax dan healthy mind. Dan saya nak cegaskan di sini, dia bukannya satu praktis yang hari ni buat besok dah rasa, bukan. Sikit-sikit buat. The issue is the outcome mungkin
kita kata kita nak change hari ni, besok terus jadi tak mungkin. Proses tu yang kita kena rasa happy. At least kita buat sikit. Nak satu yang selalu saya buat lawak bila perempuan ni dia concern about badan gemuk lah. Bila ambil gambar kita selalu nak ambil pose yang nampak kurus, kita kata yang nampak cantik. Kalau tak jadi nak kena tukar 2-3 kali. Kalau ada apps yang boleh menguruskan kita ni, mungkin kita pun semua pakat-pakat install apps kita tu. Apps yang boleh buat nampak kurus, nampak ni. Nak nampak cantik dah ada dah gambar-gambar tu. So bila kita nak kurus tu, hari tu kita ada webinar pasal macam mana lose weight tu. Kalau kita risau pasal lose weight, dengan cara tu memang tak lose weight. Dah banyak hormon kortisol keluar, dia akan absorb banyak water dalam badan. So kalau kita jadi gemuk juga, jadi berat juga. So kalau kita kata kita nak kurus, praktis 1 hari jalan kaki 2-3 langkah mula-mula pun, bagilah credit to ourselves. So the concept here is the process tu yang kita treasure. Maksudnya yang kita boleh buat tu, that makes us happy. Kalau tak boleh buat banyak pun, ke arah tu dah ada. Dan kalau kita fail, kita buat lagi. It's okay. Semuanya okay as long as kita berlapang dada dan nak buat lagi. Dan itu adalah proses dalam hidup ni. So this is my last slide for healthy mental, healthy lifestyle. Untuk ibu-ibu, kalau yang waktu pregnant tadi, kenapa perlu kita highlight kesihatan mental? Sebab kita boleh targeted apa yang kita boleh lakukan waktu kita pregnant. Sebab kita takut dengan kelahiran nanti, macam mana kita boleh jadi mak ke apa. Jadi kita identify tu ni, kita belajar lah. And then we let the things happen. Datang nanti kita worry, baru kita worry sikit. Sebelum tu kita enjoy apa yang ada di sekitar kita ni. Enjoy the pregnancy, enjoy. Nak enjoy COVID-19, enjoy lah, enjoy. Sebab kita tak boleh nak stop COVID-19, tapi kita boleh stop penularan dia dengan mengikut saranan-saranan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara, ya. Jadi kita enjoy apa yang kita boleh buat sekarang. Jangan sampai kita berfikir masa depan tu sampai kita terlupa yang ruginya kalau kita tak buat sesuatu waktu sekarang ni. Okay, what's next? Kalaulah kita mungkin boleh pandai main ski ni, cari tempat sejuk. Dan thank you very much for your attention. Dan saya minta maaf sekiranya ambil masa dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan saya ada soalan ke pengerusi? Ada, kita ada lagi 5 soalan. Okey. Yang ni pasal bipolar. Adakah bipolar survivor berisiko untuk mendapat semula bipolar tersebut walaupun telah bebas dari ubatan dan pantauan doktor? Kemudian yang ini dari kaunselor pun tentang pesakit bipolar yang manic tapi dia refuse untuk ambil ubat yang di-prescribe. Macam mana dari segi kaunselor nak tolong? Okay. Okey, yang ini itu pasal bipolar lagi. Yang ini kan Prof ada cakap beza stres dengan depress. Jadi ada orang tanya, adakah stres ini merupakan early stage sebelum pergi kepada depression dan penyakit-penyakit lain? Okay. Yang ini tentang narcissistic person lah, how to deal with them. Dia kata if we are living with someone yang pull us down, pagi-pagi mengumpat orang, negative thinking, tak yakin dengan kita, macam we are hopeless sangat-sangat. Macam mana nak deal dengan orang yang macam ni? Nak pindah rumah tak boleh, duduk serumah, Prof. Okay. Jadi 3 itulah yang saya rangkumkan sekali soalannya. Okay. Saya kira soalan yang narsisistik tu daripada yang suka membaca lah, ya. Okay. Duduk serumah ni saya tafsirkan sama ada kawan ataupun dah ada ikatan suami isteri atau mungkin dalam adik-beradik kita juga. So kalau duduk serumah, kalau kawan
tak ada apa-apa yang menghalang kita untuk berpindah sebenarnya. So it's a problem focus, not just emotional focus. Kita identify lah nak duduk macam. Tapi kalau sekiranya nak duduk ni dengan orang yang merendahkan kita ni adalah suami kita atau kita dah ada hubungan dengan dia. Jadi nombor satu, kita kena tengok how much kita value our relationship tadi tu. Maknanya dia kalau dia suami mungkin kita terikat, tetapi kita ada cara-cara lain. Okey, apa yang menyebabkan kita takut untuk jadi asertif atau menyatakan tak boleh ke? Mungkin kita takut sebab nanti kena pukul atau kena trauma ke apa. Jadi kita identify kenapa kita tak boleh nak jadi asertif, nak beritahu dia, tak boleh ke awak cakap elok-elok dengan saya. Mungkin kita jenis yang penakut. Jadi kita tak boleh nak ubah yang itu dan kita dalam situasi dah terikat. Okey. So bila kita terikat dan tak boleh nak buat ni, ada tak sampai kata-kata, ini yang termasuk dalam saya kata tadi abusive. Tak ramai orang yang sedar dia berada dalam satu rumah yang memang suami ataupun orang dalam rumah tu, suamilah ataupun ni, memang narsisistik. Narsisistik ni ialah orang yang rasa dialah bagusnya, dialah hebatnya. Dialah semua orang kena ikut cakap dia. Jadi kalau kita nak di awal ni, kalau kita dah tak boleh, kita dah realise dan kita nombor satu, kalau dia value lagi dan kalau dia rasa dia ada masalah, mungkin kita boleh pujuk untuk berjumpa dengan kaunselor ataupun pengamal-pengamal kesihatan mental yang profesional ni. Tetapi kalau dia kata tak, saya tak ada masalah. Jadi dia masih lagi meneruskan perangai meneruskan abusive dia tu. Jadi kita kena tengok diri kita lah pula. How much kita nak duduk dengan dia lagi. Ada tak cara lain lagi yang dia tak nak, tapi kita kata kita kena duduk juga, kita sayang, kita pun tak ada pekerjaan lagi, kita tak ada rasa power untuk lari atau untuk tinggalkan rumah tu. Jadi kita kena kuatkan diri kita ni atas dasar apa kita masih ada kat situ. Ada dasar kasih sayang kita atau dasar kita nak tolong dia, kita rasa kita ada value kita untuk duduk dalam. Sekiranya kita rasa macam dah mendatangkan banyak stres kita pula yang sakit mental, jadinya sakit jiwa, tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh macam-macam. Di sinilah boleh kalau kita buatkan aduan secara kalau ada apa tu, kalau orang Islam dia ada pejabat-pejabat agama untuk pergi kaunseling dulu. Kalau selepas step ini dah tak boleh, maknanya kita kena tanya diri kita. Sometimes dalam decision yang kita buat, bukan kita decision tu kita suka sangat, tetapi ia adalah pilihan yang lebih baik antara dua pilihan. Jadi dalam pilihan yang nak tinggal, sayang, ataupun kita masih tak mampu. Nak duduk tapi nak kena hadap dengan dia punya kata-kata yang merendahkan tu. Jadi antara dua ni, yang mana yang kurang sikit bebanan? Mungkin kita kata kita duduk. Jadi kita tingkatkan lagi. Kalau dia cakap apa-apa pun, kalau benda tu kita cuba ignore unwanted behavior. Maknanya tak apalah, memang dah DPL macam tu dan kita accept situasi ni dulu, tapi kita tengok diri kita. Kita banyak kemudahan, kelebihan. So kita gunakan kelebihan untuk kita rasa kita important. Maybe dia punya masalah, bukan kita punya masalah. Kita banyak lagi benda-benda yang kita boleh rasa important. So dia punya masalah, kita acknowledge memang masalah dia, tetapi look at apa yang kita ada. Kalau kita ada pelajaran, kita ada kelebihan, kita ada benda yang kita gembirakan sekarang, kita ada anak-anak, kita ada macam-macam, kita ada secara fizikal ataupun material, ataupun mungkin kita kata kita ni masih lagi diberi kekuatan. Jadi kita bina sikit-sikit, kita change sikit-sikit sebab
untuk kita tinggalkan dia sekarang, kita mungkin masih mengharap dia berubah. Tapi kita boleh bagi time lah. Sampai bila kita nak duduk dalam situasi ni tanpa kita berbuat sesuatu sebab kita tahu dia yang bermasalah. Jadi secara concisenya, we accept, kita dah tahu ini masalah dia, tapi untuk kita buat keputusan A atau B bergantung kepada kita punya value pula. Bergantung kepada kita punya kesanggupan. Kalau kita rasa duduk sekejap lagi, tunggu dia berubah juga dengan kita pergi counselling ke apa, ini problem focus maknanya dia. Tapi kalau yang ni tak jalan, kita tengok diri kita emosi. Tak apalah dia memang macam tu, aku bereda, ini mungkin ujian untuk aku, ini Allah nak tingkatkan keimanan pada aku. Jadi tapi aku sendiri masih banyak. Aku buatlah apa yang aku boleh buat. Bila dia cakap kau ni tak patut lah, kau ni bodoh ke, kau ni tak pandai ke apa, kita anggaplah kata-kata tu bukan untuk kita sebab kita tahu kita ni pandai, kita ni bukan bodoh. Kita anggaplah pada orang lain. Dengan cara tu kita rasa tenang sikit. Ini praktis secara, kalau nak selebihnya bolehlah datang berjumpa kami lah di Medical Center UIA tu. InsyaAllah kita ada pakar-pakar yang akan tackle, bukan setakat penyakit, bukan setakat bagi ubat, kita banyak buat psikoterapi juga. Yang pasal bipolar tadi, satu untuk kaunselor tu macam mana kita nak support dia untuk dapat rawatan dan kita tahu dia tu sakit. Sebenarnya again, what we can do is get the people yang dia boleh trust pula. Yang bipolar tadi, sebab bipolar, kalau saya cakap yang first tadi, dia dah free daripada penyakit ni, dah lama dia tak makan ubat. InsyaAllah tak semestinya dia berlaku balik. Sekiranya dia dah mengamalkan secara cara prevention tadi. Bila dia ada stres sikit, dia coping dengan stres tu bagus. Dia pergi exercise, dia jadi berfikiran positif balik. Jadi dia tak sempat nak dapat nak go very deep in that stressful situation. Bergantung juga kepada first rawatan dulu. Kalau dia rawatan tu dah sempurna, InsyaAllah relapse tu lambat sikit lah ataupun mungkin tak dapat berlaku. Tapi kalau masa rawatan yang diberi pada awal-awal tu tak lengkap lagi, maknanya 2-3 bulan dia dah berhenti. Dan ada pula waktu tu stres-stres yang agak mencabar. Jadi kemungkinan untuk relapse tu ada sebab rawatan yang pertama tu tidak lengkap. Tapi sekiranya first time tu dia punya episod tu taklah teruk sangat, dia pun dapat rawatan, lepas tu doktor kata okey lah awak dah okey dan sini, cuma awak amalkan cara-cara untuk supaya sihat mental, insyaAllah semua orang tu akan relax. Dia akan maintain sampai bila-bila lah. Dia jaga tidur dia, dia cepat kata okey ni aku stres ni, relax je lah. So ini maknanya dia identify sebab stres itu, kalau yang tadi soalan tu, dia kata stres tu adakah punca atau tanda awal untuk sakit mental ni, sebenarnya stres tu adalah normal, perkara biasa. Dia tak semestinya orang stres tu terus akan dapat, bukan. Dia bukan tanda awal pun untuk dapat penyakit mental. Apabila dia ada satu-satu masalah dan dia menggunakan cara problem solving, cara tukar dia punya pemikiran, tukar tengok cara dia ni, dan mungkin benda tu sekali je, one off. Kalau stres tu biasa je lah, maksudnya masalah duit ke, masalah tak ada kerja ke, bila dah selesai tu dia waktu tu je lah. Dia bukannya ini awak dapat ni tanda awal untuk awak dapat sakit mental, bukannya. Tetapi setengah orang tu dia lebih berisiko bila dia ada mempunyai penyakit PA, personality yang cepat sangat risau. So bila risau, berisikolah dia untuk dapat penyakit kerisauan. Dan bila risau selalu ni, dia akan trigger banyak changes dalam badan dan pada transmitter pada reseptor saraf tu. Tapi insyaAllah stres tu kalau nak beritahunya, dia bukanlah kata tanda awal untuk dapat sakit mental ya.
Okay, soalan last lah Prof. Alah. Yang ini dari perawat lah. Kalau klien first time datang bawa referral letter, tapi kita ni macam mana nak bagi jaminan? Macam dia takut once dah datang ke psikiatri, risau stigma, risau dengan akan dia di blacklist untuk bekerja, masa depan gelap. Jadi tak nak treatment. Klien mempersoalkan apakah jaminan bila dia datang tu dia takkan dapat semua benda ni. Itu yang last. Jaminan dia takkan dapat, dia takkan dibuang kerja, dia Ya, tak betul. macam tu. Ya, betul. Okey, saya rasa hak kita menghormati hak pesakit, autonomi semua. Tetapi apa yang kita boleh jaminnya dalam konteks sebagai perawat lah, sebagai pengamal perubatan. Bila pesakit datang, kita kata semua benda ni adalah confidential, kecuali ada waktu-waktu tertentu yang mana melibatkan safety, semua tu adalah terpaksa kita trigger pihak-pihak tertentu. Tetapi untuk orang yang datang ni, dia kata dia tak nak, nanti orang ingat dia tak betul, stigma lah kan. Kita tak boleh nak ubah lah orang punya masyarakat, pandangan. Tetapi kita boleh mengubah. Betul ke kalau kita boleh mengubah tu dan masyarakat boleh tengok apa pandangan kita kepada, kalau orang datang macam bukan setakat orang yang datang kat psikiatri dia kata tak betul. Perawat kita ni pun stres juga, dia kata dengan perawat pun tak betul, dia kata sedih juga saya ni. Ni buat lawak jugalah Tapi makna dia confidentiality kita simpan. Dan katakan dia datang nanti, dia kata nanti saya punya bos akan buang semua. Kalau kita sihat dengan rawatan dan kita boleh buat kerja semua, kenapa kita nak beritahu orang yang kita dah jumpa pakar psikiatri? Kita sendiri tak payah beritahu, kecuali apabila ada keadaan-keadaan tertentu. Itu pun apa yang kita boleh buat, kita akan beritahu yang ini adalah penyakit dan dalam rawatan. Dan ketua yang sepatutnya organisasi-organisasi ini lebih memahami. Dan inilah kerja kami yang sekarang ni di Jabatan Psikiatri, nak buat awareness kepada semua yang jangan takut untuk mendapatkan rawatan, sebab setakat ni tak ada pun yang orang kata, mungkinlah ada yang setengah tu hilang pekerjaan sebab tempat pekerjaan tu masih tak faham apa itu sakit mental. Dia kalau orang kena kencing manis boleh kerja. Orang kena sakit mental depression kena makan ubat, sama dengan kencing manis juga. Tapi orang yang kalau kita kata kita ada kemurungan dan bila diberi rawatan, kita tak nak ambil dan dia impact kerja kita, mestilah bos pun akan pelik. Kenapa bila awak kata awak sihat, walaupun awak ada penyakit ni, dia penyakit, jadi bila datang kerja tak nak buat kerja semua. Jadi kita sendiri juga mesti berusaha untuk menunjukkan yang walaupun kita ada kemurungan, walaupun kita ada bipolar, walaupun kita ada skizofrenia, macam-macam anxiety, tapi kita dapatkan rawatan dan kita dapat bekerja. So tak ada sebab untuk satu-satu organisasi tu membuang kita, insya-Allah. Dan kita, terutama anxiety, depression ramai. Lepas kita nak sama kencing manis. In fact, apa-apa sejarah kita ni, penyakit kita ke apa, kita ada hak, tak perlu orang tahu pun. Kalau kita tak nak orang tahu pasal penyakit mental, kita nak ke orang tahu kita ada sakit kencing manis, darah tinggi semua. Setengah daripada kita mungkin tak rasa pun, tak perlu pun beritahu. As long as dia tidak mengganggu pun tugas kita sebagai, tadi ingat tidak mengganggu berkasih sayang, tidak mengganggu hobi, tidak mengganggu kerja. So kita boleh je makan ubat. Orang kencing manis, darah tinggi, sakit jantung semua, makan ubat. Tapi pergi kerja sama juga dengan kencing manis, depression, anxiety semua. Asalkan kita boleh sihat dalam 3 kategori tadi.
Ni untuk perawat tu kita beritahu pesakit kita macam tu. Okay. Okey, terima kasih. Last sekali, Oh ada lagi tak, okay. participants minta share slide je. Boleh ke Prof? Minta share slide. Ha. Saya rasa tak adalah rahsia sangat pada slide saya tu. Ramai yang berminat. Orang berminat. Yang ni saya rasa tak ada yang rahsia tu. InsyaAllah boleh je. Boleh. Okey, nanti saya akan emailkan lah kepada yang minta tu. Diorang dah drop dah email address tu. Okay. So saya ucapkan terima kasih banyak kepada pendengar, pemerhati dan pada Jabatan Sekretari saya sendirilah yang alhamdulillah kita ini salah satu daripada cara kita supaya kita punya masyarakat lebih peka yang kesihatan mental ni bukannya sesuatu yang aneh sangat, dan datanglah kepada kami untuk rawatan ataupun kalau tak nak jumpalah kaunselor. InsyaAllah kaunselor, psikologis dan macam-macam lagi yang mental professional ni, we are working together. In fact kalau kita boleh buat collaboration, katakan ada yang pengamal perubatan alternatif semua, despite of kita kata ambil cara-cara yang ni, why not kita suggest jumpalah perubatan pengamal perubatan dekat hospital juga. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan bersyukur kerana walaupun diberi masa yang singkat dan saya tak adalah bercakap benda yang pelik atau benda yang baru, cuma sekadar perkongsian dan reminder untuk kita semua. So terima kasih banyak-banyak. Selamat makan tengah hari ya. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi sikit summary daripada apa yang Prof dah share hari ni. Wanita ini kuat. We've gone through a lot of live events. Jadi itu sebabnya kita lebih cenderung untuk kena penyakit mental ni, tapi dengan sharing yang sekarang kita dah buat ni, harap-harap semua orang lebih aware apa itu stres, apa itu depressed. Kita boleh kenal simptom anxiety dan panik, dan jangan takut untuk dapatkan rawatan awal. Okey, itu sahaja. Saya rasa kita boleh berhenti di sini, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua 200 participants. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.